Kalau boleh dengar, angkat tangan. Memang tak boleh. Boleh dengar tak? Dengar? Boleh? Baik. Malam ini, hari ini berapa Syaban? 20? Ha? Dah masuk yang ke-27 dah ni. So tinggal lagi berapa hari untuk bertemu dengan Ramadan? Ha? 5 hari. Bahaya ni saya ni. Baik. Malam ni anggaplah seperti sesi ulang kaji saja. Saya faham dan yakin kesemua telah pun belajar tentang hukum puasa dan sebagainya, tentang Ramadan dan sebagainya. Cuba sebagai pengisian untuk malam ini, untuk ulang-ulang kaji, mungkin ada yang terlupa, yang tak ingat. Malam ini kita sama-sama ingatkan, boleh? Oleh sebab itu, pertama sekali saya nak start dengan tentang nak imbas kembali apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berpuasa ini. Apa kelebihan berpuasa? Yang pertama, puasa ini ialah antara yang Allah sediakan ibadat untuk hamba-hambanya ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Siapa yang nak salih boleh salih. Surah Al-Ahzab ayat 35. Cuba tengok apa yang Allah sebut dalam surah ini. Allah sebutkan was-sahimina was-sahimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-dzakirina Allah katsiran wal-dzakirat ta'ala Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu bunyi apa? Yang berpuasa, lelaki yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya, orang laki-laki yang banyak menyebut nama Allah, orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah sediakan untuk mereka itu keampunan dan juga pahala yang amat besar. Ini ganjaran yang pertama yang Allah sediakan. Yang kedua, puasa juga mampu untuk mengawal nafsu, betul? Nafsu syahwat. Macam cakap dalam gua je. Kan? Dia punya ekor tu kan. Dia punya puasa mampu untuk mengawal nafsu syahwat. Sama dia ekor tu. Apa hujahnya? Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sangat famous, sangat masyhur. Saya ingat semua orang sudah pun mendengarnya. Malam ni masuk kali yang ke-4 atau 13 mendengar hadis ini. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Masya-Allah. Faman lam yastati' falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Nabi kata, wahai para pemuda, sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk berkah duit, maka kawinlah. Nabi sebut, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda. Bila Nabi sebut wahai pemuda, termasuk juga untuk pemudi lah. Masuk wahai pemuda dan juga pemudi. Sesiapa antara kamu yang mampu untuk berkah duit, yang mampu, maka kahwin. Sebab apa? Ada dua kelebihan kita berkahwin. Malam ni saya bukan nak bagi khusus kahwin tak, tapi nak baca hadis. Nabi kata dua kelebihan orang berkahwin apa? Satu, fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya berkahwin itu mampu untuk menundukkan pandangan kita. Kan beza orang yang dah berkahwin dengan orang yang belum berkahwin. Orang yang bujang ni dia sediakan jalan kepala donor. Mata ni begitu sensitif.
Dia punya sensor tu. Ya, betul tak? Buat tadi lah. Jalan asyik tengok dan dia akan kita tak ada scan orang, dia scan orang, dia describe orang tu macam-macam. Tapi kalau untuk orang yang tak berkahwin, dia akan selamat dari penyakit ini. Fa innahu aghaddu lil basar, dia mampu untuk menundukkan pandangan kita. Dan juga wa ahsanu lil faraj, dan dia juga akan memelihara kemaluan kita dari terjerumus ke alam maksiat dan juga perzinaan. Itu kelebihan orang yang berkahwin. Dia tak akan lagi nafsu syahwat mampu untuk dijinakan. Kalau orang yang bujang-bujang, yang nafsu syahwatnya liar tu, yang meronta-ronta tu, maka antara ubatnya ialah apa? Ubatnya ialah dengan berkahwin. Terus tunggu apa lagi? Ni, tunggu apa lagi? Jika mampulah ni syarat dengan berkemampuan. Tak mampu, jangan takut. Nabi sambung selepas tu, wa man lam yastati', sesiapa yang tak mampu, dia kena buat apa? Bersabar. Yalah, bersabar dengan berpuasa. Oleh sebab itu hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan berpuasa itu antara kelebihannya adalah mampu untuk menundukkan nafsu syahwat. Nabi kata fa innahu lahu wija, sebab berpuasa itu baginya perisai. So puasa ini ibarat perisai yang akan mengawal orang yang berpuasa itu dari ditembak, dari dipanah oleh nafsu-nafsu yang merosakkan dirinya itu. Oleh itu, kalau orang yang nak berkahwin sangat ni, tak mampu, macam-macam halangan berlaku, maka dia kena berpuasa lah supaya mampu untuk mengawal diri. Kalau tak, susahlah kan. Menggigit, balik tengok tiang, peluk tiang, ini juga baru. Balik tengok tiang katil pun cukup. Itu nombor 2. Nombor 3, apa kelebihan berpuasa ini? Nabi SAW sebut dalam satu hadisnya, puasa ini mampu menyelamatkan kita dari api neraka. Yang ketiga, puasa mampu selamatkan kita dari api neraka. Apa Nabi sebut? Nabi sebut, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Tak ada seseorang pun yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan jauhkan dirinya dan juga api neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Maksudnya Allah akan jarakkan diri orang yang berpuasa dengan api neraka dengan jarak yang sangat jauh, dengan syarat dia tunaikan puasa dengan sempurna, dengan seikhlas mungkin, tanpa ada tipu-tipu lah. So orang yang berpuasa ini kelebihan yang Nabi janjikan. Yang ketiga iaitu dapat menjauhkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bila puasa menjauhkan kita dari api neraka, maka dia akan mendekatkan kita dengan syurga lah. Sebab itu Nabi sebutkan dalam satu hadis, bila seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shawm fa la mithla lahu." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku lakukan, aku akan dapat masuk syurga dengan amalan itu." Apa Nabi jawab? Nabi kata, "Hendaklah engkau berpuasa
tak ada lagi yang seperti dengan amalan itu. Subhanallah, Nabi sebutkan satu berita gembira untuk sahabat ini yang minta Nabi tunjukkan satu amalan yang bila dia buat amalan itu, dia dapat masuk ke syurga Allah. Nabi kata, kamu dalam berpuasa, tak ada lagi amalan lain yang seperti dengan amalan itu. Itu kelebihan yang keempat. Yang keempat, itu kelebihan berpuasa. Sekarang saya nak masuk pula tentang kelebihan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, apa beza Ramadan dengan bulan-bulan lain? Dengan bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan apa lagi? Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Apa beza-bezanya? Dari satu segi, kesemua bulan-bulan ini semuanya sama. Kesemua bulan ini Allah yang ciptakan, betul. Maka dia tak ada apa-apa beza. Kesemuanya Allah yang jadikan bulan-bulan ini. Bezanya hanyalah Allah memilih bulan Ramadan untuk dijadikan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dengan peristiwa-peristiwa itu menjadikan bulan Ramadan berbeza sedikit dengan bulan-bulan yang lain. Antaranya ialah Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan apa? Al-Quran, wahyu yang pertama. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan itulah yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Ini kelebihan yang pertama, iaitu bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. Untuk kali yang pertama diturunkan Al-Quran. Okey. Kelebihan yang kedua, dalam bulan ini jugalah Allah pilih untuk berlakunya Lailatul Qadar. Masya Allah. Bulan inilah yang Allah pilih untuk berlakunya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun 1000 bulan? Siapa yang ambil akaun tak sini? Tolong tengok. Siapa ambil akaun tu? Ambil akaun tu. Tolong tengok. 1000 bulan berapa tahun? Ni ambil akaun tu. 83 tahun. Sesiapa yang Allah berikan anugerah untuk bertemu dengan malam Al-Qadar dan dia lakukan ibadat malam itu, dia seolah-olah mendapat ganjaran ibadat selama 83 tahun lebih kurang. Subhanallah. Ini kelebihan yang kedua yang Allah jadikan dalam bulan Ramadan. Yang keempat, yang ketiga, bulan ini jugalah yang Allah takdirkan Allah buka pintu-pintu syurga dan Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah merantai ke semua syaitan. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila tibanya bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu, akan dirantai, akan dipenjara, akan diikat segala syaitan-syaitan di kalangan jin. Yang tinggal hanyalah setan-setan di kalangan manusia sahaja. Okay. So kalau bulan puasa, kan orang tanya,
Ustaz, kenapa kalau bulan puasa syaitan kena rantai? Kenapa masih ada lagi orang yang buat jahat? Sebab apa? Sebab selama 11 bulan dia telah pun berkawan dengan syaitan. Selama 11 bulan yang lain dia telah pun mengikut hasutan syaitan. Bila tiba bulan Ramadan, syaitan diikat, dirantai. Syaitan macam-macam yang dia tak bimbang, dia tak ada aku, I don't care. Don't worry. Sebab apa? Sebab dia akan ikut juga apa yang aku buat. Sebab telah pun dilatih, di-training selama 11 bulan. So, perangai perangai syaitan itu telah pun wujud dalam diri ini. Sebab tu dalam surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas, minta berlindung dari hasutan-hasutan was-was dari kalangan jin dan juga manusia. Ini kelebihan yang ketiga Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Itu kelebihan Ramadan. Apa pula kelebihan kita ni berpuasa di bulan Ramadan ini? Nabi sebut dalam satu hadisnya yang sangat masyhur, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah. Ini kelebihan kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh rasa keimanan, wa ihtisaban, dan juga dengan penuh mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ganjarannya ialah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah pun berlalu. Subhanallah. Banyak sungguhlah yang atas dan yang bawah laluan. Allah akan diampunkan dosa-dosa baginya yang telah pun berlalu. Dengan syarat kita berpuasa dengan sempurna, mengikut syarat-syaratnya, mengikut hukum hakamnya, maka dan setengahkan kita kan. Mana ni pistol dengan se-aslan. Mana ni? Sekejap. Dah beritahu. Apa tadi? Ni lah apa? Maka, ya. Maka apa tadi? Ya. Yang seterusnya. Kelebihan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga untuk orang yang berpuasa seperti yang kita sebut tadi. Baik, itu tentang kelebihan puasa dan tentang kelebihan bulan Ramadan. Sekarang kita nak masuk pula ke tentang sedikit sebanyak tentang hukum hakam yang berkaitan dengan bab puasa ini. Ini kena berikan perhatian. Sebab ada orang yang kata buat ini batal, buat itu tak batal. Ada yang kata buat ini tak sah, buat ini sah. So, apa yang betul ni? Malam ni kita akan ulang kaji semula tentang perkara-perkara itu, supaya nanti taklah berlaku konflik di kalangan kita ini. Okey, baik. Bila waktu berpuasa dah tahu kan? Bila kita start berpuasa?
Bila? Naiknya matahari. Bila terbitnya fajar, masuk waktu subuh, itu start kita berpuasa. Sampai bila? Sampai terbenam matahari. Itu senang lah, itu senang. Okey. Bab puasa semua orang tahu bila masuk waktu. Bab sembahyang bukan lambat kan. Okey. Bila waktu berbuka puasa? Bila azan maghrib. Bila azan maghrib? Tujuh subuh. Tu yang bila terbenamnya matahari. Bila terbenamnya matahari? Bila tibanya waktu maghrib lah. So waktu berbuka puasa semua orang mengatakan. Dan boleh katakan ke semua orang Islam akan menghafal waktu solat maghrib masuk bila. Sebab bulan Ramadan dia masih ingat tepat tu 7.16 minit hari ini. Minggu depan 7.23. Tepat dengan masuk bulan Syawal. Dah 3 lebih lah waktu maghrib ni. Ini biasa berlaku. Ya. Allah musta'an. Baik. Bila kita nak berpuasa, kita kena apa? Niat tempatnya di mana? Di hati. Cuba niat puasa tengok. Masya Allah. Express. Cuba niat puasa tengok. Di hati. Kata niat memang di hati, memang boleh dengar. Cuba niat puasa. Tak bunyi apa? Cuba niat puasa ni. Mana yang tadi tu? Itu sama hilang lah. Tersambungan sini ya. So, niat puasa di mana? Bukan setakat niat puasa, semua niat berlaku di hati. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang dia tahu, Ustaz, saya tak hafal lah apa nama tu, apa yang tu nawai tu, saya tak hafal yang tu. Don't worry, dia ni. Sebab apa? Sebab niat ialah di hati, yang akan dikira ialah di hati. Di jantung hati ini. Sebab ada orang yang dibagi alasan, Ustaz, saya tak boleh puasa sebab apa? Sebab saya tak hafal niat. Bila kita tanya, tadi pagi bangun sahur, bangun. Tapi saya tak ingat niat. Boleh macam tu? Sebab apa? Yang dia bangun sahur tu untuk apa? Kan ada orang dia bangun sahur. Lepas solat subuh, dia kata, Allah, aku dah niat puasa tadi. Habislah hari ni aku batal puasa aku. Tadi yang bangun sahur tu apa? Kan? Bukankah dia bangun sahur itu dengan tujuan dia niat untuk nak berpuasa? Kan memang ada orang dia niat dia makan malam tu pukul 4 pagi. Memang benar saya makan malam pukul 4 pagi. Tahu kan? Dia hanya bangun sahur hanya waktu bulan puasa. So, niat ialah dia hanya tak ingat lafaz pun tak jadi masalah. Sama juga dengan kita nak sembahyang. Kan? Ada orang yang dia tak sembahyang tu apa? Bayang tu? Tu sembahyang jamak kosong tu kan? Dia kata, Ustaz, saya susah nak sembahyang jamak kosong. Sebab apa? Sebab tak ingat niat. Kan yang apa? Usolli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asri jama'at taqdim lillahi ta'ala. Kan panjang tu. So dia kata, Ustaz, saya tak boleh ingat niat tu. Saya tak boleh nak puasa, tak boleh nak sembahyang.
jamak puasa. Sebab banyak tu Allah. Astagfirullahaladzim. Tak boleh sebab Astagfirullahaladzim. Dia jadi ni. Niat tak masuk kita. Niat tak masuk dia kata. Kalau dia faham bahawa niat itu ialah yang dikira ialah di hati, settle masalah dia. Okey. So masing-masing niat lah. Niat nak puasa di hati kerana Allah Taala. Okey. Itu satu. Yang kedua, yang seterusnya bersuhur. Bersuhur. Suhur bahasa Arab, suhur itu bahasa Arab. Okey. Kalau sahur itu makanan yang kita makan sebab itu bersahur. Kalau bahasa Arab sebut suhur ialah waktu suhur lah. Okey. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, apa nama? Nama apa? Tentang bersyukur ini. Apa hukum bersyukur? Sunat ke, wajib ke, harus? Sunat. Sunat yang sangat-sangat ditimpa. Sebab apa? Sebab sahur inilah yang membezakan puasa kita dengan puasa umat-umat dahulu. Umat dahulu juga berpuasa, tetapi umat dahulu tak disyariatkan untuk bersahur, tapi kita disyariatkan untuk bersahur. Sebab Nabi sebutkan faslu ma baina siyamana wa siyami ahli kitab aqlatus suhur. Perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Ini hadis riwayat Imam Muslim. So, apa kelebihan kita makan sahur? Makan sahur, bersuhur ini apa kelebihannya? Nabi sebutkan dalam satu hadis yang sahih. Tasahharu fa inna fis suhur barakah. Bersahurlah kamu semua, kerana dalam bersahur itu adanya barakah. Ya? So kenapa bersahur? Sebab dalam bersahur itu adanya barakah. Apa maksud berkat-berkat ni? Barakah ini apa? Barakah ini adalah Allah akan tambahkan kebaikan untuk kita. Tak mau kan? Nak ke tak mau? Mesti kita nak. So dengan bersahur sahaja Allah akan berikan barakah untuk kita ini. Dalam hadis yang lain Allah sebutkan Allah dan juga para malaikat mendoakan untuk orang yang bersahur. Subhanallah. Nabi sebutkan as-sahur aqlatu barakah fala tad'uhu walau an yajram ahadukum qur'atun min ma' fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nabi kata bersahurlah kamu walaupun hanya sekadar menentuk seteguk air, bukan segelas, seteguk air, kerana Allah dan juga malaikat akan mendoakan ke atas orang-orang yang bersahur. Sebab itu kalau kita ni malas sangat, mengantuk sangat, ambil sedikit waktu sebelum azan subuh tu untuk bersahur, minum sedikit air. Minum sedikit air. Kalau malas sangat nak bangun dari kantin pergi ke dapur tu, tak apa. Nak tidur esok malam tu, letak siap-siap. Bekas air tepi pantai tu. Beli air botol kan, botol di pantai. Cucuk siap-siap. Bangun pukul 5 ya. Allah, pukul 5 dah. Mana dia? Itu siap. Walaupun dia kata aku dah kenyang, tak apa, biar kenyang pun, tapi nak ambil berkat satu kan, nak ambil keberkatan satu ni. So siap minuman tu, siap tepi kantin. Cuma jaga lah yang duduk di atas
Takut jatuh dekat bawah kan? Balik, bangun balik, mana aku guna ni kan? Kau tengok, bawah basah betul. Kenal dia guna ayat tu. Jaga ayat tu. Betul? Nabi kata bersahurlah walaupun dengan hanya minum seteguk air pun sudah pun cukup. Ambil isyarat kita nak bersahur. Apa makanan yang terbaik untuk sahur? Ayam golek. Mana sebut boleh ya? Ayam golek. Apa? Apa? Kurma. Betul ke? Kismis. Lagi? Durian. Alhamdulillah. Kurma, kismis lagi? Apa? Roti canai. Roti. Dengar apa Nabi sebut. Nabi kata, ni'mas sahur al-mu'min at-tam. Faham? Ni'mas sahur al-mu'min at-tam. Riwayat Imam Abu Dawud. Sebaik-baik makanan sahur untuk orang mukmin itu ialah buah tamar. Buah tamar. Tak kisah buah tamar brand apa. Yang apa? Saya pun tak apa. Buah kurma. Apa lagi? Tak kisah lah. Kurma Madinah ke? Kurma Tunisia ke? Kurma Turki kan? Tak kisah. Ayam masak kurma tak termasuk. Ayam masak kurma tak termasuk. Melainkan dimasak ayam, dia buah kurma, dia tinggal kurma. Itu boleh. Okey. Ini sebaik boleh. Bila Nabi kata sebaik-baik makanan sahur adalah buah tamar, bukanlah bermaksud tak boleh makan yang lain. Makanlah yang lain dengan ayam goleknya, ayam masak kurmanya, ayam pangkangnya, roti canainya, capatinya, apa tutti-frutti, makan apa pun. Waktu sahur ni. Cuma last sekali ke sebelum nak tutup awal sekali, ambillah biji buah kurma sebagai nak mengamalkan apa yang nak disebut. Okey. Boleh lagi? Boleh lagi sekejap ni? Baik. Antara yang kita disunatkan juga ialah kita melewatkan sahur. Sampai gila. Sebelum subuh, sebelum azan, imsak. Lagi? Bila kali tak asar kita boleh minum? Aisyah. Imsak maknanya sebut Aisyah. Aku sebut Aisyah. Baik. Dengar apa yang para sahabat Nabi lakukan dengan Nabi. Kata Anas, beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, katanya, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat qultu kam kana bainal adhan was suhur qala qadra 50 ayat. Al-Bukhari juga Muslim. Kata Zaid bin Thabit, kami telah bersahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangun untuk tunaikan solat. Solat apa? Solat subuh. Aku berkata, iaitu Anas bertanya, berapa lama tempoh antara azan subuh dengan kamu bersahur? Zaid tadi menjawab, dengan kadar membaca 50 ayat Al-Quran. Lagi satu hadis yang Nabi sebutkan, idza sami'a ahadukum an-nida
wal ina fi yadihi fala yadhu hatta yaqdi hajatahu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apabila kamu mendengar azan, azan apa? Azan subuh lah. Bila kamu mendengar azan subuh, wal ina fi yadi ahadikum, dan di tangan kamu ada bekas air, jangan tinggalkan bekas air itu melainkan selepas kamu sempurnakan hajat kamu. Maksudnya apa? Nabi kata, bila kita tengah minum, contohnya tengah minum azan subuh, Nabi kata jangan tinggal terus, habiskan dulu minuman itu. Ini bukan saya kata, bukan dia kata, bukan dia kata. Nabi kata jangan tinggal dulu, melainkan kamu habiskan dulu minuman itu. Kalau rokok tak masuk lah. Rokok kita ambil, sumpat semua boleh mulutnya. Nak rokok jangan. Ambil semua, sumpat, cucuk habis. Okey. Yang Nabi sebut adalah apa? Bila kita minum. Dia mana? Soundtrack sini ya? Tak apa. Alhamdulillah. Nabi sebut bila ada gelas, bila bekas di tangan. Nah, yang di tangan saja. Bukan yang atas meja tu. Bukan yang penuh. Tak apa ni, ambil lagi. Bukan ni. Pergi kedai mamak. Kedai apa sih? Pergi kedai mamak tepi tu. Tengah-tengah dua azan tu, apa? Itu ustaz kata boleh habis kan? Mamak. Tambah lagi 2 tidak eh? Ini sudah garut. Tak, Nabi kata habiskan yang di tangan, cukuplah. Tapi janganlah pula buat apa elok. Sambil pegang, sambil makan nasi, sambil pegang. Nasi tu suap ni. Tangan kiri pegang jam. 1 jam takkan habis. Itu sudah lebih kan. Nabi kata ni agak-agak patutlah kan. Kita tengah makan, orang azan. Takkan tak minum. Kan tengah makan ni pulang dekat ni. Takkan tak minum, orang azan nak bukan macam mana. Takkan tak balik. Okey. Tak boleh. So, kita buat apa? Bolehlah minum. Sekadar nak menghilangkan kita punya makanan tu cukuplah. Ambil 1 jam pula. Ini sudah garut. So, jadi dari hadis ni apa maksudnya? Kita boleh makan sahur sampailah azan subuh itu. Okey. So kalau bangun lambat, orang belum lagi azan, bolehlah makan lagi. Tapi kena tengok jam pula. Takut bangun pukul 6 semua memang tak tengah azan lah. Bangun 6 semua. Gula azan ni, boleh. Habis kenyang 30 minit. Bila nak azan, Dah baik. 7.30 orang dah cukup pas. Tengok jam dulu. Okey? Itu waktu terakhir kita boleh makan sahur. Okey. Masuk lagi sikit, satu bab lagi. Sub dia punya subtopik. Perkara yang membatalkan puasa. 1, makan dan minum dengan sengaja. Okey, dengan sengaja. Yang tak sengaja boleh? Boleh? Yang tak sengaja apa Nabi kata? Idza nasiya fa akala wa shariba falyatim siyamahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata, jika ada sesiapa yang terlupa dan dia makan dan dia terminum,
Sempurnakanlah puasanya kerana Allah yang telah memberinya makan dan minum. Dengan syarat yang terlupa lah. Jangan buat lupa. Jangan buat lupa. Ada satu kisah member saya pula. Saya punya housemate tu. Hari first day puasa. First day kan, dia pun tak ingat kan. Panas terik kan. Lalu tepi satu stesen minyak Petronas. Di stesen minyak tu ada apa? Restoran McD. Panas hari ni. Kau beli makan aiskrim ni apa Sunday ni ke bagus lah. Hari tu hari first day puasa. Dia pun bagi signal pusing. Masuk apa nama tu? Drive thru masuk. Sampai dekat kaunter dia pun besar lah. Sunday satu. Betul lah. Betul lah kan. Faham betul lah kan. Sunday satu. Orang yang jaga kaunter orang apa Islam lah. Dia pun tengok pelik. Sunday satu. Dengan penuh confident ni. Yakin. Tengah hari aiskrim cantik nak masuk lah kan. So ya cik. Sunday satu. Dah sebut 2 kali ni dia dah orang tanya lagi. Apa cik? Dia pun Sunday satu tak dengar lagi kan. Dia ni dengan takut dia pun okey bagilah. Nampak semua dia kata. Tak apa dia pun bayar. Makanlah. Makan. Dia pun teringat nak buka radio. Buka radio. Ada sesi ucapan. Ucapan orang call. Orang call bagi ucapan selamat puasa. Ucapan puasa. Tadi berapa hari bulan? Aku dia. Elok Sunday dah pun. Sunday dah habis dah. Tapi tak apa. Bagi orang yang terlupa, teruskan puasanya. Sebab apa? Sebab Nabi kata Allah telah memberikannya makan dan juga minum. Tapi dia tadi hanya Allah bagi makan aiskrim ya lah. Cukup lah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Nabi kata sesiapa yang terpaksa muntah, maka dia tak perlu untuk membatalkan puasanya. Dan sesiapa yang muntah dengan sengaja, dia perlu untuk membatalkannya. So siapa yang rasa loyo-loyo dan termuntah, itu tak punya masalah. Kalau dia sengaja jolok tapi muntah, itu membatalkan puasanya. Dia perlu untuk gantikan semula. Yang ketiga yang membatalkan puasa ialah haid dan juga nifas. Haid dan juga nifas. Sini saja. Ini tak ada kaitan. Okey. Tak faham lah. Okey. Itu membatalkan puasa. Dan kita tak perlu untuk berpuasa. Yang keempat. Tak apa sebut salah. Ini ilmu. Yang keempat yang membatalkan puasa ialah apa nama tu? Kan? Ni. Kain pelekat bertemu dengan kain batik. Siang hari saja. Siang hari bila kain lekat bertemu dengan kain batik. Itu membatalkan puasa. Cuba
pelekat ini dan juga si kain batik ini bila bertemu juga di siang hari, apa hukumannya? Batal puasanya. Malam bukan sakat batal, dikenakan pula dah apa lagi ya? Kifarat. Dikenakan pula kifarat tuanya apa dia? Kena ganti 2 bulan pula berturut-turut. Ni ganti 2 bulan berturut-turut untuk si keblekat lah. Yang si kebatik macam mana nak buat 2 bulan berturut-turut? Setiap bulan ada MC. Setiap bulan 2 bulan berturut-turut kan? Hanya untuk si keblekat. So hati-hatilah. Jika ada yang ni lah, kita semua bujang kan? Tak ada masalah. Ada satu kisah. Ini kisah sahabat Nabi berlaku. Kisah Abu Hurairah sebut, Nabi kata, suatu hari telah datang dan Nabi SAW seorang laki-laki. Laki-laki ini mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah binasa. Nabi berkata, apakah yang telah membuatkan kamu ini binasa? Nabi kata, dia pun menjawab, aku telah mencampuri, menggauli isteriku pada bulan Ramadan. Nabi berkata, faham istilah menggauli ini? Bukan gaul lah, masalah lah. Faham lah? Semua dah tuan orang. So ada seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi, kata, wahai Rasulullah, aku telah puasa. Nabi kata, apa yang membuatkan kamu telah puasa? Aku telah pun menggauli isteriku pada bulan Ramadan. Apa jawab Nabi? Nabi kata, adakah engkau mampu untuk membebaskan hamba? Apa jawabnya? Aku tak mampu. Dia ni orang miskin rupanya. Kata, aku tak mampu untuk bebaskan hamba. So maksudnya, kifarat untuk orang yang kebatik ni kebelakan jika bertemu di siang hari, pertama ialah kifarat ialah kena merdekakan hamba. Zaman sekarang hamba telah pun habis sistemnya tu, kecuali di Kelantan. Siapa orang Kelantan? Ada? Semua tak mengaku kan? Kelantan kan masih lagi sistem hamba kan? Tu yang apa tu sel yang motor sel. So Nabi kata, apakah engkau mampu untuk merdekakan seorang hamba? Jawabnya, aku tak mampu. Nabi kata lagi, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apa jawabnya? Aku tak mampu juga. Nabi tanya lagi, apakah engkau mampu untuk beri makan 60 orang miskin? Apa katanya? Aku tak mampu juga. Nabi kata, tak apalah, duduk dulu sini. Kemudian ada orang bawakan kepada Nabi SAW sedulang buah kurma. Nabi kata, nak ambil buah kurma ni, bagilah sedekah dekat orang-orang miskin. Apa jawab? Dia jawab, ya Rasulullah, dalam kampung ni tak ada orang yang lebih miskin, mereka aku saja orang miskin. Faham tak? So apa Nabi kata, kalau macam tu, ambillah buah kurma ni, kau makanlah dan makanlah ke semua sekali semua ni. Nabi pun senyum dekat dia ni. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari menunjukkan bahawa kesalahan orang suami isteri yang melakukan hubungan di siang hari, ini hukuman yang akan dikenakan. Okey.
Kemudian perkara yang tak membatalkan puasa tetapi mengurangkan pahala puasa. Apa dia? Ha? Tidur. Tidur sepanjang hari. Kalau sepanjang hari boleh lah. Antaranya ialah ni, cakap bohong, penipu, pembohong. Ini mengurangkan pahala puasa. Dengar apa yang Nabi sebut. Nabi bagi amaran apa? Nabi kata, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi, falaysa lillahi 'azza wa jalla hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Al-Bukhari. Nabi kata, sesiapa yang tak meninggalkan kata-kata dustanya dan beramal pula dengan kata-kata dusta, dengan perbuatan dusta itu, maka Allah tak berhajatkan untuknya meninggalkan makanan dan juga minuman. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa tapi dia tetap juga mulutnya mulut tempayan, cakap 10, 11 penipu, cakap 9, 10 pembohong. Dia kata orang yang suka pembohong ni, Allah pun tak nak dia ni berpuasa apa lah. Itulah seolah-olah. So dia boleh mengurangkan pahala puasa. Dan juga kata-kata yang keji juga boleh mengurangkan pahala puasa. Yang ni menarik. Perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apa? Banyaklah kan? Antaranya ialah korek. Baca memanglah itu perkara sunat. Ini perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa dan tak batalkan puasanya itu. Satu, memasuki waktu subuh dalam keadaan berjunub. Ni dengar ni. Kata Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr wa huwa junubin min ahli wa huwa janaban min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan berjunub kerana melakukan hubungan dengan isteri baginda, kemudian baginda berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya ni semua tak kahwin kan, tak apa. Kalau ada orang yang malam tu, kan, malam tu dia wrestling. Tak. Ini bagi yang bujang-bujang lah kan. Malam tu dia bangun pagi, bangun pagi, pegang. Sudah lah bangun amat, bangun pukul 5 setengah ni. Subuh 5.40. Bangun 5 setengah. Allah. Tukar kain semua balik. Makan sahur. Tengah makan. Azan subuh. Yang tadi sepatutnya kenapa? Kena mandi lah kan? Mandi yang wajib ni. Sebab apa? Sebab malam tadi punya cantik pun cerita lah. Dia punya mimpi punya bagusnya habis. Satu katil lah kan? Habis. So dia masuk waktu subuh, masuk dalam keadaan dia dalam berjunub, belum lagi mandi junub. Maka dia lepas azan subuh dia boleh terus mandi dan sembahyang subuh. Nah, maka puasanya itu sah, batal,
Sah. Kemudian ni boleh juga bersiwak, apa nama? Gosok gigi. Di siang hari berpuasa tak membatalkan puasa. Kecuali jangan makan bagi cukup. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan. Di siang hari bulan puasa boleh juga berkumur-kumur dan boleh juga masuk air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan. Ini bila? Ini contohnya waktu nak ambil wudu lagi. Bukan waktu dalam gelas tiba-tiba ambil air, kumur-kumur masuk ke hidung pula. Ini apa hal? Tak. Ini waktu berwudu. Kan kita sunahnya masukkan air ke dalam hidung kan. So boleh. Dia tak membatalkan puasa. Yang keempat. Allah. Tak apa, boleh lah. Ini animu. Yang keempat yang boleh dilakukan dan tak membatalkan puasa ialah bermesra-mesraan dan bercium-ciuman antara suami isteri. Ini boleh juga dilakukan dan tak membatalkan puasa. Dengan syarat cium isteri sendirilah. Jangan cium suami sendiri, jangan cium suami orang lain. Ini memang bukan setakat ni. Kita sepak. Okay. Apa hujahnya? Tengok apa kata Aisyah. Siapa Aisyah ni? Isteri Rasulullah. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mencium isterinya dalam keadaan baginda berpuasa dan bermesra dengan isterinya dalam keadaan baginda berpuasa. Akan tetapi baginda lah orang yang paling mampu menahan dirinya. So bolehlah suami isteri kalau balik-balik office tu cukup lah. Ni semua bujang kita boleh kan. Tetapi bagi orang-orang muda ni yang tak mampu untuk mengawal dirinya, maka dia dimakruhkan untuk bercumbu-cumbuan dengan isterinya, bermesra-mesraan dengan isterinya. Ini bagi orang-orang muda. Contohnya, bayangkanlah pengantin baru contohnya. Pengantin baru contohnya, yang baru berkahwin contohnya. So kan pantang sentuh sikit je, habis, syok habis. Belum lagi cium, sentuh ya. Sentuh kuku ya. Sentuh kuku pun habis syok. Terus ni menggigit. So bagi orang-orang muda ni yang tak mampu mengawal dirinya, maka dia dimakruhkan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah punya otak-otak yang berpengalaman, maka dia bolehlah untuk lakukan aksi-aksi itu. Okey. Apa hujahnya? Tengok apa yang berlaku di zaman Nabi. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Katanya, kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda lalu bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium isteriku dalam keadaan aku berpuasa?" Ini siapa yang tanya? Orang mana? Sahabat yang muda. Seorang pemuda datang. Dia kata, "Bolehkah aku cium isteriku dalam keadaan aku berpuasa?" Nabi jawab apa?
Qala la, nahi. Nahi, kami nahi. Tak boleh. Kemudian tiba-tiba datang pula seorang pakcik tua pula di zaman Nabi. Jumpa Nabi dan tanya Nabi soalan yang sama. Bolehkah aku mencium isteriku dalam keadaan aku berpuasa? Apa jawab Nabi? Carry on. Boleh. Silakan. Sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi tadi, Abdullah tadi, pelik, confused. Tadi seorang pemuda datang tanya soalan, boleh tak cium? Nabi kata, nahi. Tak boleh. Balik. Tiba-tiba main pakcik tua pula. Boleh tak cium? Apa? Carry on kan? Buat. Sahabat boleh. Tadi tak boleh, yang ni boleh pula. Nabi kata apa? Nabi kata, inna syayikh yamliku nafsahu. Sesungguhnya orang tua lebih mampu menahan dirinya. Kan beza orang yang sudah ada pengalaman bawa kereta dengan orang yang baru dapat lesen ni kan. Ya. Orang yang dah lama bawa kereta ni pandai dia belok sana boleh, dia belok sini, dia togong punya sampai tempat dia akan tarik handbrake, tekan brake semua. Cekap. Dia takkan masuk ke dalam lubang lepak takkan masuk sebab cekap dah banyak kali. Lama bawa kereta tu. Lubang elok. Berpengalaman. Tapi orang yang baru dapat lesen Nabi takut juga orang yang baru-baru kahwin, Nabi takut tak mampu atau tak mengawal dirinya, so dia tak boleh. Sikit. Boleh. Mengeluarkan darah atau suntikan yang tak mengandungi makanan, ini boleh. Kita nak derma darah bulan puasa boleh tak? Boleh, tak batalkan puasa. Ataupun nak injection boleh tak? Boleh, asalkan yang diinjek ni bukan makanan. Kalau dia injek makanan, batal puasa. Yang keenam, berbekam. Berbekam. Ini semua boleh. Berbekam boleh, tak batalkan puasa. Ketujuh, merasai makanan. Merasai makanan, bukan makan makanan. Ini khusus untuk orang-orang yang nak masak lah. Bukan kita hanya pergi ke bazar Ramadan tu. Hari tu aku ingat macam ustaz kita rasa makanan. Dia ingat makcik, buka tengok nak masak. Masih tak. Ini khusus untuk orang yang contohnya orang nak masak okey lah kan. Mak kita chef restoran apa tukang masak boleh lah. Dikhususkan untuk itu. Rasa dan apa? Dua kali ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pakai celak. Pakai celak juga boleh. Menitiskan air atau tupak ke dalam mata juga dibolehkan, tak batalkan puasa. Saya cepat sikit ya. Yang ke-9 ni menjirus air ke atas kepala serta mandi di siang hari juga boleh. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar telah membasahi bajunya kerana kehausan, kemudian beliau memakainya semula dalam keadaan beliau berpuasa. Ibnu Umar waktu puasa dia panas sangat ni, so dia ambil baju dia, bagi basah dia pakai semula. Sejuk, nyaman. So bolehlah kita buat juga. Pergi kolej esok ni kan. Panas sangat. Madam nak keluar sana. Hendak baju pakai boleh tak? Kalau berani buatlah kan. Bolehlah untuk nak menjeru-jerus kepala untuk nak rasa hilang dan panas tu bolehlah. So dia tak membatalkan puasa. Lagi sikit. Cukuplah.
Ada lagi bab lain, bab tentang berbuka puasa, so saya tak masuk situ lah. Okey. Ada apa? Boleh lagi ya? Tak, betul lah. Saya bagi ruang sikit kalau ada apa-apa soalan atau apa di akhir-akhir ni. Ya. Ya, silakan. Okey. Inhaler. Ya. Kenapa? Ya. Apa nak jawab ni? Soalannya ialah bagi orang yang ada asma yang perlu pakai inhaler pula. Apa nama tu? Inhaler. Pakai inhaler memang mata semula kan? Suruh mati semula kan? Yang pakai inhaler. Wallahu ta'ala alam, mengikut keputusan fatwanya, ia tak membatalkan. Sebab ia tak memasukkan, dia bukan memasukkan objek dalam rongganya. Maksud dia tak memasukkan apa-apa objek yang secara ringkasnya tak membatalkan puasa lah. Boleh teruskan berpuasa. Kecuali kalau makan dia tu tak boleh lah. Habis. Okey ya. So habis. Okey. Jika habis, habis ya. Okey. Jika habis sambung lagi ya. Okey. Cukup saya kata dulu untuk siri yang pertama ni. Kita akan bertemu lagi di lain rancangan dalam masa yang tak sama, tempat yang tak sama juga insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi memberikan perhatian. Mudah-mudahan sesi ini memberikan sedikit manfaat lah. Kalau tak ada sedikit manfaat, untuk kita sama-sama ingat kembali tentang kelebihan Ramadan, kelebihan puasa dan juga ukuran tentang puasa ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azlan yang sudi menjemput saya ke hostel Kolej Islam Antarabangsa ni. Semoga bertemu lagi lah di lain waktu insya-Allah. Saya ucapkan, ambil peluang ini untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan Mubarak dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Azhar di atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Macam soalan yang ditanya tadi, semua macam fatwa yang menetapkan bila yang kamu setuju dia bukan makanan, bukan bahan pekerja, tetapi dia gas, sama macam oksigen yang kamu sebut. Jadi oleh sebab itu